Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari rahimahullahul bari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Moga-moga dengan pengajian kitab kita ini menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah dan mengukuhkan lagi akan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengukuhan itulah kita selamat daripada tersongsang akan akidah kita di dunia, dan akhirnya kita selamat daripada dibakar di dalam azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kitab kita ni, kitab Jawi Lama, pada muka surat 3. Muka surat 3 baris daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya hakikah ma'rifah itu 3 perkara, iaitu al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Artinya i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah dan tiada syak yang muafakat bagi yang sebenarnya. Artinya bagi diri pekerjaan yang ia iktikadkan dia lagi daripada dalil. Lagi itu betul, ada titik situ patutnya.
titik dia hilang lagi daripada dalil. Tak apa, kita baca takat dulu, tengok macam mana nah. Baik, jadi malam ni kita sambung. Kita dah bicara dah rukun Islam dan rukun iman, makna Islam dan juga makna iman. Itu pucuk pangkal dia. Bila mengaku kita ni Islam, kita kena tahu rukun Islam. Kita mengaku kita orang beriman, kita kena tahu rukun iman. Malah tahu juga apa makna Islam dan apa makna iman. Itu kita dah hurai. Jadi kita nak sambung seterusnya pada malam ni, iaitu satu istilah. Bila dia gini, bila kita ni mengaku ataupun menjadi kepada hamba Allah, kita mengakulah diri kita ni hamba Allah, kita bertuhankan Allah, kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebut dah asyhadu tu maksud apa? Asyhadu tu maknanya aku naik saksi. Asal kataannya syahadah atau syahidah. Syahidah tu maknanya saksi, syahid. Ditambah alif kat depan. Alif tu domain, kata ganti nama bagi saya ataupun akulah. Bila sebut asyhadu, maknanya aku menjadi saksi, atau aku bersaksi, atau aku naik saksi. Boleh belaka kan? An asalnya an, nun mati masuk kat lam, dia jadi idgham bila gunah, jadi Allah. Asalnya an tu dengan makna bahawa. Makna bahawa ni maknanya sesungguhnya. Maksud sesungguhnya ni tahqiq, makna tak ada yang lain, sungguh-sungguh macam tu. Jadi aku bersaksi sungguh-sungguh. La ilaha illallah. La ilah, la tu la nafi, maknanya tidak ada atau tiada, menafikan. Ilah, ilah maknanya Tuhan. Tak ada Tuhan. Makna tak ada Tuhan ni tolak habis segala sembahan-sembahan. Tak kiralah apa saja yang disembah di atas muka bumi ni, tolak habis. Jesus ke, batu ke, patung ke, berhala ke, matahari ke, tak kira. Orang duk sembah ni, manusia-manusia, orang kafir sembah, tolak. La ilah, tak ada Tuhan. Illa, illa tu maknanya isbat. Ini panggil kalimah nafi dan isbat. Nafinya la ilah, isbatnya illa. Illa illallah. Illa tu maknanya kecuali. Istiqnaf maknanya kecuali hanya Allah. Hanya Allah sahaja yang Tuhan. Hanya Allah sahaja yang ilah. Lain daripada Allah tidak ilah. Macam tu. Boleh. Ilah ni maknanya ma'budun, yang disembah, tapi belum tentu betul. Tapi kalau Allah ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan yang sebenar-benarnya, yang hanya layak disembah hanya Allah. Sebab tu disebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya hanya Allah lah Tuhan. Bila sebut hanya Allah lah Tuhan, kita nak test tengok faham tak faham. Mana tahu dah telan lemang, telan ketupat, tak faham. Ada. Tuhan Acong siapa? Katalah dekat JT tu ada seorang apik nama Acong. Tuhan dia siapa? Siapa Tuhan dia? Kalau kita jawab dewa, kafir kita. Bukan dia memang kafir dah, kita pun jadi kafir. Dia kena faham. Jadi bila tanya siapa Tuhan Acong, kita jawab Allah. Sebab apa? Kok mana pula Tuhan Acong Allah? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tak kira siapa pun dia, Tuhan dia Allah. Tuhan Acong Allah, Tuhan Mutusami Allah. Nah, Tuhan Dajjal Allah, Tuhan Iblis Allah.
Tuhan satu je. Allah sahaja Tuhan. Lain tidak Tuhan. Itulah namanya akidah. Itulah namanya tauhid. Jadi bila Tuhan tu hanya Allah, maka agamanya pun hanya agama Allah. Mana agama Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah semata-mata hanyalah agama Islam. Bila agama Islam itulah hanya agama Allah, maka agama lain boleh ke kita yakin? Tak boleh. Agama Buddha kita tak boleh ra'i, agama Hindu tak boleh ra'i, Kristian tak boleh ra'i. Yang kita boleh ra'i bangsanya saja. Kita hormat acong bukan kerana Buddhanya, tapi hormat kerana dia manusia macam kita. Tak ada masalah. Kita pergi ke JT tu, tengok acong jatuh ke laut. Nak naik feri salah langkah, jatuh ke laut. Kita pandai berenang, terjun laut tu, selamatkan acong. Apa yang selamatkan dia? Dia kan dia kafir. Tak, dia kafir. Aku tolong dia sebab dia manusia. Bukan aku tolong sebab dia Buddha. Aku tolong sebab dia manusia. Itu tak ada masalah. Tapi kalau tolong kerana agama, rosak akidah. Sebab bila tolong kerana agama, dia telah mengiyakan agama yang lain daripada agama Allah. Situ yang jadi rosak akidah. Tengok acong tu tengah angkat dia punya patung Buddha dia, nak pindah, nak bawa ke kuil yang baru. Dia tengok dia angkat tu huyung hayang, tu huyung hayang. Kita pun konon-konon buat baik. Cong, meh saya tolong angkat. Kita angkat sama-sama. Tukmu, kita jawab. Jadi kafir lala tu juga dia pergi tolong angkat patung Buddha. Sebab apa? Sebab itu agama kafir. Tak boleh tolong dari sudut agama. Nak boleh tolong sudut manusia boleh, kemanusiaan boleh. Sudut agama tak boleh tolong. Pergi tolong cuci kuil kafir. Tak ada straight forward kita jawab kafir dan kitab sebut. Lepas tu macam mana tu? Mengucap balik 2 kalimah syahadah, minta ampun kepada Allah. Mana boleh? Kita ada kedai hardware, jual batu-bata, bih-bih wang lah. Tahu-tahu ada orang kafir datang kedai kita, nak beli batu, nak beli simen, nak beli pasir. Kalau ulama kata, kalau kita tahu dia beli tu sebab nak buat kuil, haram kita jual kat dia. Walaupun atas nama bisnes, bukan. Kita sudah dikira membantu untuk dia membina kuil yang batil, yang bukan agama Allah. Mana boleh tolong? Tapi kalau kita tidak tahu, dimaaf. Tak wajib kita tanya dia. Kita tak wajib, ni nak beli batu nak buat apa? Topekong tak payah tanya. Tapi memang kalau memang kita dah tahu tak boleh. Tak tahu, dimaaf. Sama juga kita jual pedang atau pisau kepada perompak atau pembunuh. Dah tahu dah dia ni tukang bunuh orang, kita pergi jual pisau, hukumnya haram. Tapi kita tak tahu, dia saja beli pisau, kita tak tahu dia nak buat apa. Rupa-rupanya dia buat bunuh orang, kita jual tu tak tahu, dimaaf. Samalah juga dalam isu masalah agama, masalah akidah. Perkara ni banyak orang tak tahu. Berapa ramai. Sebab itulah bila tak ada ilmu, mudah sangat terkeluar daripada Islam. Ada seorang wali Allah, nama dia kalau tak silap Ibrahim Ibnu Adham. Dia kata di akhir zaman, daripada 1000 orang penduduk satu kawasan, ada 1000 orang, seorang je layak masuk syurga, 999 lagi di neraka. Tu dia 1000 orang, 100 boleh tahan kira, 1000 makna ramai, tapi seorang je layak masuk syurga, lain kafir lagi, lain masuk neraka. Sebab apa jadi begitu? Kita dengar pelik lah. Tak pelik lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu.
pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang-orang Islam tu, umat Islam tu, illa ismuhu, melainkan tinggal namanya saja. Maksudnya Nabi kata orang Islam di akhir zaman kebanyakan mereka hanya nama je Islam, dalam tak ada Islam. Nama je lah orang sebut orang beriman, hakikat kafir di sisi Allah. Allahu Akbar. Berat tu kan? Dalam ayat Quran pula Allah sebut Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah, dia kata. Kami telah beriman kepada hari akhirat, dia kata. Tapi Allah jawab, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Allah jawab. Allah kata tak beriman. Ni kita takut ni. Kita ingat kita ni elok dah. Asal memang kita diiman. Lahir-lahir mak ayah kita orang Islam, ayah orang Islam, mak orang Islam. Lahir-lahir automatik benih iman sudah ada dalam. Tetapi bila iman tu tak dijaga, iman tu akan mati. Mati, hilanglah imannya. Macam tanam pokok. Kita tanam benih apa, pokok apa? Pokok apa pun, durian musangking contoh. Tanam benih pokok. Pokok tu naik, pucuk dia naik. Tapi bila naik pucuk kita tak jaga, kita tak pagar dia, kita tak buh baja, kita tak siram air, agak-agak pokok tu boleh membesar. Lama-lama dia akan mati. Dah mana? Babi sondol rosak dia. Lama-lama kering tanah, air tak ada, baja tak ada. Lah kali lama kelamaan pokok tadi tu layu dan akhirnya mati. Begitulah iman. Kita lahir ni mak ayah kita memang Islam dah. Jadi automatik kita lahir sebagai anak orang Islam. Jadi Islam lah kita. Tapi bila tak ada nak menjaga Islam tu, menjaga iman tu, tak dibuh baja, tak disiram air, mana bajanya? Ilmu. Tak dididik dengan ilmu, maka akhirnya iman itu akan layu dan akhirnya mati. Bila iman mati, tak terasa takut kepada neraka Allah dan tak terasa gairah dengan syurganya Allah. Itu tanda iman mati. Dia tak rasa heran, dia tak dapat pergi masjid berhari-hari daripada dulu, kini dan selamanya. Sikit dia tak heran. Masjid punya besar, tantang depan mata dia tak nampak. Yang dia kalut sibuk dengan kehidupan dunia dia. Dia tak terasa. Dia tak terasa rugi. Dia tak pergi semayang jemaah tu, dia tak terasa rugi. Itu tanda-tanda iman mula mati. Tu tanda dia, simptom dia. Kan? Covid ada simptom, ini pun ada simptom juga. Ada tanda. Covid boleh tahan kira, cek suhu tengok tinggi, ni ada tanda-tanda ni. Tapi tanda-tanda iman mati boleh cek dengan suhu. Iman nak mati dia tulis tu. Tak ada. Kalau ada tulis boleh tahan kira, kita boleh cek kan. Batulah. Jaga. Jangan bagi iman kita mati, rosak. Baik. Jadi dia kata, dan bahawasanya hakikah. Hakikah ni makna hakikat. Hakikat ni asal kata hak. Hak tu maknanya sebenar-benarnya. Makna yang sebenar-benarnya. Ma'rifah. Ma'rifah ambil daripada perkataan ain rafa. Arafa tu maknanya kenal. Ma'rifah mengenal. Jadi yang sebenar-benar mengenal. Mengenal siapa? Mengenal akan Allah Ta'ala. Betul saya cakap tadi, kita jadi hamba Allah. Tapi kalau kita tak kenal Allah, layak ke kita bergelar hamba Allah? Orang tak kenal Allah, mana jadi hamba Allah? Kita hari ini kebanyakan kita ma'rifatud dunia. Kita lebih kenal dunia daripada kenal Allah. Maka kita tak jadi hamba Allah, tapi jadi hamba dunia. Abdud dunia, jadi hamba dunia. Itu yang bak kata tok guru kami, tak kering kaki seluar, dia kata. Sibuklah dengan dunia ni, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Tak cukup-cukup apa dia cari, tak tahu.
pas satu-satu, pas satu-satu. Kalau pulun dunia, akhirat pun pulun, boleh tahan kira. Ni pulun dunia, akhirat langsung tak ada. Apa pun tak ada. Itu bukan hamba Allah, itu hamba dunia. Hamba-hamba ni, apa makna hamba? Kalau kita tengok sejarah di zaman dulu ada golongan hamba kan, zaman jahiliah dulu. Dan zaman Nabi dulu ada golongan hamba. Hamba ni dia bukan macam orang gaji. Orang gaji lain, hamba lain. Orang gaji, nama pun orang gaji. Walaupun kerja dia lebih kurang tak, tapi orang gaji ni dibayar gaji. Hamba tak ada gaji. Hamba mana ada gaji? Hamba tu kepunyaan tuan dia. Tuan dia milik. Tuan dia suruh buat apa, buat aja. Tak boleh komplain, tak boleh cakap banyak. Buat aja. Orang gaji, dia boleh tikai tak? Saya tak naklah kerja dengan awak, saya nak kerja dengan rumah sebelah pula. Boleh. Dia boleh tukar majikan. Itu kehendak dia, sebab dia bekerja sahaja. Dia boleh nak nak hilangkan kerja dia boleh. Tapi hamba, selagi mana tuan dia beli dia, tuan dia pegang dia tak boleh lari. Melainkan tuan dia jual dia, baru boleh keluar. Boleh keluar daripada rumah tu, boleh tinggalkan tuan dia. Itu hamba. Tapi itu nak maksudkan istilah hamba dalam konteks manusia di zaman dulu. Begitulah juga untuk kita nak mudahkan faham, hamba kita pada Allah. Bila kita ni hamba Allah, kita ni milik Allah. Allah yang memiliki kita, dan kita tak boleh lari daripada Allah. Dan bila Allah suruh kita buat apa pun, kita kena buat, walaupun tanpa sebarang balasan. Macam hamba tadi lah, dia tak dibayar gaji, tuan dia suruh buat apa pun dia kena buat. Itu makna hamba. Dan kita hamba Allah. Allah suruh buat apa pun, walaupun Allah tak bagi pahala ke, tak bagi apa ke, wajib kita kena buat. Sebab kita hamba Allah. Itu kena kenal siapa kita. Itulah Nabi sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man tu maknanya siapa, barang siapa. Arafa kenal, nafsa diri, hu-nya. Barang siapa yang kenal dirinya, faqad, maka sesungguhnya, arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia mengenal akan Tuhannya. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Apa maksud kenal diri? Kenal diri kita hamba Allah, baru kenal Allah. Lagi mana tak kenal diri ni hamba, selagi tu tak nampak Allah tu Tuhan kita. Ada? Kita nampak diri kita king, kita nampak diri kita bos, diri kita kuat, hebat, pandai. Tak nampak Allah yang maha hebat. Nak boleh nampak Allah yang maha hebat, kita kena nampak diri kita lemah. Nak nampak Allah yang maha alim, kita nampak diri kita dulu paling bodoh sekali. Kita paling rendah, Allah paling tinggi. Tiba-tiba hari ni kita ni diajar dan dididik oleh barat kafir laknatullah supaya angkat diri kita. Dia ajar daripada sistem sekolah lagi. Saya nak tunjukkan perbezaan pendidikan Islam dengan pendidikan bukan Islam, yakni sekular. Bagi tuan-tuan buka minda. Itu pilihan hati masing-masing. Saya nak cerita sahaja. Pendidikan Islam, cara madrasah, cara pondok-pondok. Kami di pondok duduk depan semua pelajar, tok guru. Tok guru mengajar, anak murid duduk depan. Tidak ada kelas pengasingan, tak ada. Itulah kelasnya. Yang pandai pun duduk situ, yang tak berapa pandai pun duduk situ juga. Dan tak ada kedudukan yang pandai duduk depan, yang tak pandai duduk belakang. Tak, ikut nak duduk celah mana pun tak apa. Duduk sama rata. Ya nak? Duduk mengaji, tok guru ngajar. Itu cara pondok, cara madrasah. Kita pergi ke cara sekolah kebangsaan, minta maaf cakap. Cara sistem pendidikan yang ditrain oleh barat pada kita lepas merdeka. Kelas terasing. Kelas depan sekali, kelas paling pandai. Kelas paling belakang sekali, kelas paling cakap bodoh kan sedih pula.
kurang pandai. Nampak? Tapi memang diikut urutan. Situ saja sudah membezakan kasta orang pandai dengan orang tak pandai. Apa jadi? Apa efek dia? Efek dia hati. Orang pandai akan rasa dia lebih pandai daripada orang budak kelas bawah. Maka dia akan pandang rendah pada budak kelas bawah. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Nah, hang budak bodoh dibantai gitu. Hati akan mula timbul sifat sombong. Ego. Sombong ni siapa dia? Ulama sebut sombong selendang Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Nama Allah, salah satu daripada nama Allah dalam Asmaul Husna, 99 nama Allah, Al-Mutakabbiru. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Sebab apa Allah sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Tu makna sombong. Allah layak bersifat dengan sifat sombong sebab tak ada siapa boleh lawan Allah. Allah sombong dengan ilmunya. Memang siapa boleh lawan ilmu Allah? Nah, Allah sombong dengan kekuasaannya. Memang siapa boleh lawan kuasa Allah? Tapi kita nak sombong tak boleh. Kita sombong sebab kita pandai. Ada orang lagi pandai daripada kita. Allah tunjukkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kan? Nabi Musa ingat dia okeylah, dia nabi dah, dia tahulah. Kan? Tapi Allah kata ada lagi yang lebih tahu daripada kamu. Kamu cari seorang lelaki ni, dia suka berpakaian hijau. Itu dipanggil Nabi Khidir. Khidir ni khidrun, asal kataan makna hijau. Nah, Nabi Khidir buat satu benda pelik-pelik. Dia tebuk bot orang, sampan orang dia pergi tebuk lubang. Nah, tiang sengit dia pergi tegakkan. Dah kali Nabi Musa tak tahan. Kamu ni buat apa? Benda tak sepatut. Nabi Khidir kata kamu tak tahu. Kamu tak tahu apa sebab aku buat. Rupanya ada sebab. Rupanya dia tahu apa nak jadi. Itu nak menunjukkan situ bahawa kita nak kata kita tahu segalanya, takkan tahu. Nak tahu tak tahu, raya Isnin terkejut terus. Kata tahu sangat kan? Tak tahu kak. Kelang kabut, santan cari. Buah habis pusing. Nah, di beruah kami tu sampai malam buka kedai. Jual ayam apa tengah malam tu. Dah pakat masing-masing nak masak esok nak raya. Kan? Dah siapa tahu? Allah tahu dah, kita tak tahu. Kita duk main teka-teki 2-3 hari sebelum tu. Isnin ke Selasa? Isnin ke Selasa? Ada. Ada. Tu. Jadi cerdik ke bodoh kita ni? Cerdik ke bodoh? Takut nak jawab. Bodoh. Nah, yang cerdik siapa? Yang cerdik Allah. Macam itulah. Barulah kita ni ngaku kita ni hamba. Aku hamba je. Ada. Tak apa pegang jawatan tinggi tak apa. Jadi bos, manager ke apa, ketua jabatan ke apa, tak ada masalah. Itu jawatan, tapi dalam hati hamba. Barulah sifatnya tunduk. Nah, barulah dia tu humble, merendah diri, tak sombong. Nah, ini baru jadi ketua kampung ya. Bukan sinilah, tempat lain. Marah pula. Baru jadi ketua kampung, pegang kunci pintu dewan serbaguna. Nah, sudah sombong dah. Orang nak buat kenduri pun kira-kira. Nah, bagi aku dulu duit kat aku sikit. Kalau tidak aku tak buka pintu ni, dewan ni. Ya ilaha illallah. Ikat dia ramai-ramai, campak tengah laut. Jenis begini. Sebab tak kenal. Tak kenal diri tu siapa dia. Tu. Jadi inilah makrifah. Jadi kata Syekh, hakikat makrifah yang dikatakan orang yang sebenar-benar mengenal Allah ni siapa dia? Dia ada cirinya, ada sifatnya, ada tandanya. Jadi tujuan kita belajar malam ni, kalau tak ada ciri-ciri tu kat kita, kena bagi ada. Usahalah macam mana pun, cuba cari dapat, bagi ada sifat tu kat kita sebelum kita mati. Kalau tak, kita dikira tidak makrifah kepada Allah. Bila tak makrifah Allah, maka takut-takut iman kita tidak sah. Takut iman kita Allah tak terima, sebab kita tak kenal Allah. Kena kenal Allah.
Kan? Baik. Apa dia? Dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Ada 3 je kan, banyak pun bukan sampai 30. 3 sahaja. Cari dapat 3 ni. Kalau ada dah, alhamdulillah, bertahan. Kalau belum ada, usaha bagi ada. Okey, apa dia 3 tu? Yang ni dibuat perkataan panjang dia. Saya bahagikan pada 3. Yang pertama, al-jazmu. Tu pertama. Ni bahasa Arab dulu, lagi kita terangkan apa dia. Yang pertama, al-jazmu. Yang kedua, al-mutabiqu lil haqqi. Tu panjanglah, tak apalah. Nak tulis tak nak tulis tak apa. Al-mutabiqu lil haqqi, dalam kitab ada dah. Yang ketiga, an-dalil. 3 ni. Al-jazmu, al-mutabiqu lil haqq, yang ketiga an-dalil. Apa dia 3 ni? Baik, ertinya yang pertama tadi al-jazmu. Al-jazmu artinya i'tiqad yang tetap. I'tiqad ni maknanya pegangan agama kita. Maksud pegangan ialah kepercayaan kita, keyakinan kita. Percaya ke Allah dalam rukun iman yang 6 tu. Percaya Allah, percaya malaikat, kitab-kitab, apa semualah, Nabi, semua sekali tu. Kita percaya dan kita yakin. Percaya kita tu mesti tetap. Maksud tetap, yakni tiada berubah-ubah. Jangan oak macam tu. Dia mesti tak begitu. Itu panggil al-jazmu, atau bahasa kita panggil jazam. Tu makna jazam. Maknanya orang katalah apa pun kita takkan lari. Dah lah, Tuhan tu 2. Dah. Satu. Dah, Tuhan ni Jesus. Dah. Allah. Itu maknanya i'tiqad yang tetap, tidak berubah. Itu jazam, tu syarat pertama. Nak jaga nanti Dajjal muncul. Dajjal ni Allah izinkan pada dia beberapa, orang cakap apa, kekuasaan yang dia boleh buat. Allah bagi kat dia sebab Allah nak uji kita. Dia boleh hidupkan orang yang mati, nak tanah yang tandus. Kalau iman kita tak makrifah Allah, tak betul-betul kenal Allah, silap-silap kita sangka itulah Allah. Habis. Itu kan Tuhan tu. Orang mati boleh hidup. Jaga. Macam mana nak tahu Allah ke tak Allah? Itulah di akhir zaman. Sebab itulah kalau mati awal lebih baik lagi. Tapi kalau iman dah betul lah, jangan mati awal iman pun tak betul kan? Sebab apa? Sebab kita takut menghadapi huru-hara hari kiamat. Kita takut menghadapi fitnah di akhir zaman. Semakin hari semakin dahsyat, semakin tahun semakin dahsyat. Ni tahun 2022. 2023 lagi dahsyat fitnah dia. 2024 lagi dahsyat fitnah dia. Tak percaya, tengoklah, satu persatu akan timbul nanti. Jenis iman tak kuat, akidah tak kuat, habis. Habis tersongsang. Tengok hari ni generasi muda, mana nak minat bahagian agama apa semua, nak habis-habis dengan hiburan kan, nyanyi melalak. Tengok raya sudah dah. Saya nak tanya, jujur jawab kan, kat televisyen rumah kita masa raya hari itulah, lebih banyak takbir ke lebih banyak lagu raya? Tak habis nyanyi lagu raya. Lagu pula makin lama makin merepek. Lagu zaman dulu okey lagi kan, ada gak ingat ke Tuhan lirik dia tu. Lagu sekarang kelepak-kelepok raya benda. Ke benda lah ya Allah aku. Nak termuntah tengok kan. Tu habis. Ni kita gelak-gelak betul memanglah, tapi inilah zaman yang akan anak-anak kita yang kecil-kecil tu akan melaluinya. Kalau tak dididik dengan didikan agama yang betul-betul, agak-agak macam mana dia nak hidup akan datang ni 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Lama kejap lagi besar ni. Bukan lama pun, jam celik dah besar. Kejap je. Sekejap je tengok 2022 dah raya Aidilfitri. Jangan kan raya haji. Dah hujung tahun 12, bulan 12 dah. Lepas tu dah masuk 2023 pula. Kejap je.
Tahu-tahu anak kita dah besar. Tahu-tahu daripada tadika masuk sekolah rendah. Tahu-tahu masuk sekolah menengah. Tahu-tahu nak kahwin dah. Tahu-tahu ada cucu pula kita. Tak tengok dah beruban dah rambut. Beruban dah janggut misai. Kening pun dah beruban. Tahu-tahu mati. Habis lah. Game over. Habis. Nak. Jadi macam mana agaknya? Cuba fikir jauh. Keadaan akan datang. Saya tak berani lah, takut. Memanglah kita tak naklah mati cepat. Kan? Tapi kalau takdir kata dapat, tak apalah. Rezekilah tu, sebab dia selamat daripada segala fitnah yang ada atas dunia ni. Ada. Kena pula mati baik, mati bulan Ramadan. Baguslah tu, mati buat ibadat. Kan? Baik. Jadi i'tikad yang tetap, yakni tiada berubah dan tiada syak. Tiada syak maknanya tak ada ragu-ragu. Okey, baik. Yang ni dalam kitab tak sebut secara detail sangat. Yang ni kita tambah sikit, nak bagi detail lagi, dan kita cedok daripada kitab-kitab yang lain sama. Baik. Kepercayaan ni dia ada lima kategori. Ada 5 kategori dari sudut percaya dengan yakin ni. Pertama sekali jazam tadi saya sebut tadi tu. Jazam ni maksudnya macam mana? Maksud jazam 100%. 100% ngam-ngam. Ngam-ngam kalau tuang air kat cawan ni, yang ni tak 100% lagi ni. Kalau tuang air dia tuang sampai kat bibir cawan, sampai air tu melimpah keluar, baru dipanggil 100%. Sikit pun tak ada kurang. Ngam-ngam betul. Itu maknanya jazam. Nah, itu maknanya jazam. Okey, clear dah yang pertama. Pergi yang kedua. Yang keyakinan yang kedua, nama dia zon. Zonun, zon. Zon ni pula berat yakin, sikit aja tak yakin. Contohnya 99.99999% yakin, 0.00001% tak yakin. Sikit aja tak yakin. Sikit aja tak yakin. Aku semua benda aku yakin, percaya dengan agama ni. Semayang aku percaya, dia kata. Zakat aku percaya. Haji umrah aku percaya. Cuma satu aku tak berapa yakin. Benda hudud aku tak percaya. Kafir. Kafir. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam tu semua sekali. Tak boleh tolak walaupun satu, tak boleh. Tolak satu je kafir terus. Rukun Islam 5, tolak 1 kafir. Rukun iman 6, tolak 1, bukan tinggal 5, kosong tu. Tu jaga. Jangan kita lancang mulut ni cakap. Nak soal parti silakan lah, nak buh parti mana. Kita bukan promote pilihan raya, tapi jaga agama. Jangan sampai kerana berpolitik kamu terkeluar daripada senarai nama ahli syurga, malah masuk pula dalam senarai nama ahli neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kafir, jangan buat main. Jaga. Jangan sampai hina. Ni hina. Kalau nak rasa sok tangan pergi Kelantan lah. Apa cakap begini ni? Tu menghina Allah. Ini hukum Allah. Tilka hududullah. Ini hukum Allah. Allah sebut dalam Quran. Sampai Nabi pun kata, kalau anakku Sayyidatuna Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Nabi kata dalam hadis. Ni bukan benda main-main. Ini adalah agama. Jaga. Mulut jangan cakap yang lebih-lebih. Sebab tu kena mengaji. Tak mengaji dia tak tahu, habis rosak diri dia. Itu yang kedua, zon. Okey, berat yakin, sikit tak yakin. Yang ketiga, syak. Syak ni maknanya sama berat. 50% yakin, 50% lagi tak yakin. Allah sebut dalam Quran, afillah isyakun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Yang ni ambil separuh Islam, separuh lagi tak nak pakai Islam. Istilah mereka ni kata, janganlah Islamik sangat, dia kata. Jangan Islam sangat. Habis tu Islam separuh, kafir separuh. Boleh tak? Kita pergi masjid, pusat ke atas ikut cari Islam. Kopiah pakai, siap lilit serban ni. Orang lain ekor serban 1, dia sampai 2. Syat. Ni kayu sugi buh celah telinga. Tasbih tak main pegang tangan dah, gantung tu kat leher.
Besar-besar biji bola pimpong tu, besar. Tasbih. Tengok, kita tengok macam ulama besar dah. Tapi pusat ke bawah ikut Hawaii, Mexico. Pakai seluar gambar bunga-bunga tepi laut punya seluar. Kan? Pakai kasut buk kuning, kuah cukang punya kasut. Lepas tu pergi masjid kedai. Nah, orang kata apa? Gila dah dia ni rasa. Orang kata gila. Sebab apa? Separuh ikut Islam, separuh lagi ikut kafir. Nah, dah ramai dah orang macam tu. Ramai? Dah gila lah. Gila. Cuma bukan gila Tanjung Rambutan. Dipanggil gila dunia. Sibuk dengan dunia, akhirnya ambil Islam. Bahagian mana ambil Islam? Bahagian semayang raya ambil Islam. Kamai dengan sampin pakai. Sampin. Mujur tak boleh keris setengah ni. Tengok. Songkok tinggi macam Master Chef punya ni. Songkok bukan main. Dah semayang fardu tak nampak batang hidung. Semayang raya wajib ke sunat? Semayang raya sunat. Dah semayang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, wajib. Takut mana? Itu kata ambil Islam separuh, buang Islam separuh. Semayang. Riba pakai. Padahal riba haram. Kan? Tok guru kami mengajar di pondok kata riba haram. Saya tanya, macam mana tok guru tak baru nak faham? Dia tanya saya balik, babi haram tak? Saya kata haram lah tok guru, babi haram. Riba tu babi, babi tu riba. Kok mana pula? Riba hidung tak congek. Babi hidung congek. Bukan kerupa dia, hukum dia. Riba haram, babi pun haram. Sama tak hukum? Sama. Tapi bila babi kita sensitif, riba tak sensitif pun. Kita ambil pinggan, boh lemang, ketupat, rendang ayam, lepas tu ada bahagian hidung besar, congek gitu situ. Kita ni apa ni? Ayam apa hidung ni? Kita tanya. Itu kan ayam. Itu pig. Ni kata, babi celup tepung. Hei, campak dengan pinggan-pinggan. Pung balik. Hei, hang ni apa? Gurau apa gini? Marah kawan dia. Ada letak babi, padahal hidungnya bukan seekor. Hidungnya bukan dengan kepala-kepala tak, hidung saja pun kita lempar dengan pinggan-pinggan. Kata, hei, aku tak darah babi marah. Hang jangan buat macam tu. Marah kawan. Tak tu beli kereta, aku beli kereta loan riba. Tak ni apa riba tak apa. Ada tak apa pula. Anda macam mana? Cuba fikir. Macam mana? Tu bukan naik kereta, tu naik babi lah tu katanya. Ada maybe babi namanya. Apa? Sebab riba. Macam tu berat Ustaz. Ada saya mengajar satu balai polis, pegawai dia cakap, kalau macam tu Ustaz, kita tak boleh beli apa lah Ustaz, semuanya riba. Cakap, saya nak jawab lebih-lebih pun saya tak kerti. Saya cakap, inilah Tuan tak apalah, Tuan simpan jawapan Tuan tadi tu. Nanti kiamat berlaku depan Allah Ta'ala, Tuan jawab macam tu depan Allah. Berani tak berani? Tu je soalan dia. Jawab lah. Allah, macam mana kalau saya tak terlibat dengan riba, saya tak boleh beli apa lah Allah. Malaikat pun kata, tak apa cik, depan masuk kiri Jahannam, terjun dalam tu. Masuk neraka lah jawabnya. Tak payah banyak cakap lah. Itu maksud tauhid. Bila Allah kata kita, tu patut dia cakap tadi, man arafa nafsahu, kenal siapa kita. Kita hamba. Bila hamba banyak cakap benda, Allah kata tak boleh lah. Allah kata haram lah. Apa pergi banyak jawab? Itulah inilah. Macam tu susah. Memang lah. Allah dah sebut dah kan, Nabi kata dah kan, dunia ni bagi orang beriman seperti penjara. Susah hidup kat dunia ni bagi orang beriman. Sebab apa? Sebab nanti dia senang di hari akhirat. Tapi kalau kita nak senang-senang di dunia, takut kita akan disusah-susahkan Allah di hari akhirat. Fikirkanlah. Fikirkanlah. Kan?
Pinjaman pun sebenarnya kalau ikut bank dia ada dua jenis. Satu pinjaman konvensional, satu pinjaman cara Islam. Pilihlah yang cara Islam. Walaupun mungkin dia punya bayaran lagi tinggi, tapi lebih selamat daripada ikut kaedah kafir punya. Kaedah yang diharamkan Allah. Itulah orang yang ada hatinya makrifah, kenal Allah, sikit dia tak heran. Dunia punya hal Allah lebih kuat. Allah kalau tak ada kereta pun tak mati kita. Tak ada motor pun tak mati kita. Sekarang ni macam-macam, ada taksi, ada Grab, ada apa benda sampai nak. Sebab tu hati mencintai dunia, sanggup beli padahal terlibat sesuatu dengan benda yang diharamkan Allah. Buat apa? Pinjam tak salah. Pinjam bukan haram dalam Islam. Yang haramnya sebab riba. Kalau pinjaman tu tanpa riba, tak apa. Boleh dalam Islam, boleh, tak ada masalah. Yang haramnya sebab riba. Lepas tu cerdik pula mereka ni, ahli matematik ni, dia pandai tau. Dia bila kita sebut riba, memang nampak kotor sangat, haram tu nampak, tapi dia ubah nama dia. Ada dalam akaun, dalam apa sistem perbankan, dia ada sebut tak riba? Dia tak sebut riba, tapi dia sebut apa? Dia sebut bunga. Bila sebut bunga nampak cantik bunga, padahal tahi bukan bunga. Dia sebut faedah, itu riba tu. Bunga riba, faedah riba, interest itu semua riba. Tu jaga. Baik, jadi jazam. Mana tadi? Yang pertama jazam, yang kedua zon, yang ketiga syak. Yang keempat waham. Waw ha mim. Waham atau wahmun, waham. Waham ni pula dia terbalik dengan zon. Terbalikkan dengan zon. Tadi zon kita belajar banyak percaya, sikit je tak percaya. Waham terbalik, banyak tak percaya, sikit aja percaya. Banyaknya tak percaya, tapi sikit dia yang dia percaya tu sikit je. Dia kata, aku sembahyang aku tak percaya, zakat puasa semua aku tak percaya, aku percaya satu benda, poligami aku percaya. Tak guna punya orang. Itu namanya waham. Berat tak percaya, sikit aja percaya. Ni tak terpakai juga. Ni pun meringkuk dalam api neraka. Habis dah, 4 dah, 5. Yang kelima jahlun atau jahil. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayu bodoh. Ada satu masjid tu, dia bila saya cakap bodoh dia marah. Dia kata tak boleh cakap bodoh Ustaz, ni dalam masjid tak boleh cakap bodoh. Betul, saya tanya dia balik, kalau tak boleh cakap bodoh nak cakap apa? Jahil tak apa, jahil. Jahil tak apa. Saya pun cakap lah, jahil dengan bodoh tu samalah, bodoh. tapi tak kuat dengan marah dia. Samalah, jahil dengan bodoh tu sama. Cuma jahil bahasa Arab, bodoh bahasa Melayu, bahasa kita. Bukanlah bila jahil dia macam dia tak macam bodoh sangat, dia bodoh sikit, tak sama berat bodoh dia tu. Dia pula begitu sama. Baik. Jadi jahil ni pula pecah dua. Ada dua pula jahil tu. Satu namanya jahil basit, basin yato, basit. Satu lagi namanya jahil murakkab. Okey, kita terang satu-satu. Jahil basit tu apa dia? Jahil basit ni dia punya bodoh tu bodoh piang. Bodoh dia tu kosong terus, apa pun tak tahu. Tu bodoh, tak tahu benda. Hang tahu semayang? Hang tahu apa? Aku tak tahu apa. Tu namanya jahil basit. Jahil basit ni ulama buat contoh golongan etis. Tahu etis? Tu ideologi komunis tu. Kebanyakan golongan etis ni, orang etis ni, mereka ni tak percaya Tuhan. Dia kata bumi ni jadi dengan sendirinya. Itu yang datang perkataan semula jadi. Dia kata bumi ni tak ada Tuhan cipta, dia jadi sendiri. Dia kata bumi ni asalnya flat, asalnya rata je, bumi ni rata. Kemudian meteor daripada langit angkasa lepas tu, taik-taik bintang tu jatuh ke bumi, jatuh meletup, jadi tanah tu jadi berlubang.
Bila dah berlubang, air hujan pula turun. Bila air hujan turun, bertakung air. Jadilah tasik, jadilah laut, jadilah sungai. Tu golongan etis jawab gitu. Kita jawab balik macam mana? Tuan-tuan tengok dunia ni, alam ni cantik ke hodoh? Cantik ke buruk? Cantik tak? Kita tengok pulau cantik, tepi pantai cantik, bukit bukau cantik, kita tengok cantik. Boleh ke diterima akal sesuatu yang terjadi dengan sebab letupan meteor menghasilkan cantik? Tak boleh terima. Bukti, ambil mercun anak kita main raya itu, ada lagi baki 2 lagi tak habis. Mercun bola tau. Jangan besar sangat, kecil sudah. Jangan buah banyak, 5 biji buah dalam mulut. Batu bakar. Agak-agak bila meletup, muka kita makin cantik ke makin hodoh? Dia jawab sekali. Elok mulut kat sini naik atas ni. Telinga pergi belakang. Pecah habis muka. Sebelum meletup hodoh dah. Meletup 2 kali hodoh. Jadi mana boleh terima akal bumi ni meteor meletup jadi bumi cantik bumi. La ilaha illallah. Ngarut. Dia kata. Tapi inilah kepercayaan golongan etis yang tak percaya Tuhan. Tapi mereka ni cakap je. Hati sebenarnya yakin juga. Dalam kitab Usul Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan, dia bawa satu kisah benar. Zaman perang dulu, tentera Rusia kebanyakannya golongan etis, tak percaya Tuhan. Dia bawa jet pejuang dia sampai ke atas, tiba-tiba kena tembak dengan musuh sayap dia tu. Jadi jet dia tu nak jatuh ke bawah, punya kelang kabut, panik, takut nak menjunam jatuh ke bawah tu. Dia ni jenis orang etis, tak percaya Tuhan. Tiba-tiba terkeluar pada mulut dia, oh my God, dia kata. Ini nak menunjukkan apa? Fitrah manusia itu, dalam hatinya fitrah semua orang yakin ada Tuhan. Semua orang fikir ada Tuhan, siapa pun dia. Sebab itu memang fitrah Allah jadikan pada manusia. Cumanya manusia ni bila dia yakin ada Tuhan, yakin ada kuasa yang lebih hebat daripada segala kuasa, dia yakin macam tu. Cumanya di dalam mencari Tuhan tu mulalah ngarut-ngarut berlaku. Itu Allah utus Nabi. Datang Nabi ajar kita, Tuhan yang kamu cari tu namanya Allah. Kamu berimanlah dengan Allah. Nabi pun ajar macam mana nak beriman dengan Allah, semayang semua. Datang yang jenis belik-belik, mula dia menyangka-nyangka Tuhan ni perut besar kot. Dia buat patung perut besar. Dia Tuhan ni banyak tangan, dia buat banyak tangan, kepala gajah. Sebab apa? Sebab dia membayang-bayangkan macam mana yang dikatakan Tuhan. Akhirnya dia mereka-reka ikut kepala otak dia. Itu yang hasil terjadi. Ya tak? Bila kita tanya, awak banyak tangan ni, Tuhan banyak kerja mah, dia kata. Banyak kerja, banyak tangan. Tapi tu kalau tangan semua dah buat kerja, ada kerja lain lagi tak lewat, macam mana? Ngarut. Itu yang perut buncit lah. Kita tanya, dah awak perut dia buncit? Banyak minum. Banyak minum pula. Ngarut-ngarut. Sebab tu golongan muda, kalau kita perasan di dalam negara kita, orang India atau orang Cina yang muda-muda, yang educate sikit lah, pergi mengaji sampai universiti ke apa, kebanyakan mereka dah mula tak percaya dengan agama dia sendiri. Dia tak percaya sangat dah dengan Buddha, tak percaya sangat dengan Hindu dia. Sebab dia mula fikir. Ada kawan saya ada seorang, dia masa zaman saya kerja dulu, kadang-kadang datang kerja ada 3 line atas dahi dia. Kadang-kadang tak cukup 3, 2 je. Kadang 1 je. Kadang tak ada terus. Kita tanya, awak ni hari ni dahi tak ada? Hari ni tak semayang lah. Kenapa tak semayang? Dia kata, semayang ke tak semayang sama ya. Dia bukan boleh buat apa pun, dia duduk je. Saya cakap dengan dia, dia senyap je. Saya minta dia diam. Tak betul lah, dia kata. Ini orang dulu-dulu lah. Itu asal ada lain hari, itu hari ada lain. Itu hari mak saya suruh semayang, saya semayang je lah. Kan? Maknanya dia pun tak apa nak percaya. Memang betul kot. Kan tak? Itu kita kena masuk jarum-jarum Islam pada dia. Ajar dia. Betul. Tuhan yang sebenar ialah Allah.
Islam bukan untuk Melayu, Islam bukan untuk Arab, Islam untuk semua. Sebab Tuhan kita semua Allah. Kita kena tolong mereka, bantu mereka untuk bawa kepada Allah. Sebab tu kita kena ada kasih kepada orang Cina dan India. Bukan kasih atas agama dia, kasih kerana dia manusia macam kita, dan kita nak bawa dia untuk bertuhankan Allah. Itu kita kena ada buat kerja-kerja dakwah. Lepas tu kalau perasan tengok, Kristian lebih laju pada kita. Kristian laju. Mana? Mubalik Kristian. Dulu Kristian mana ada satu pun dekat dalam tanah Melayu ni dulu. Dulu zaman penjajah dulu, yang ada Melayu, Cina, India. Melayu orang Islam, Cina Buddha, India Hindu. Tu ya. Mana ada agama Kristian. Datang dia, orang British ni bawa dia punya pendeta-pendeta dia, bawa sebarkan agama Kristian. Akhirnya mula-mula muncul satu gereja. Lani pergi tengok berapa banyak gereja. Kat Manjung berapa banyak, kat Lumut lagi berapa banyak. Tu dalam Perak baru tu, luar-luar lagi. Berlambak dah, Kristian makin naik. Nah, mereka ajar orang Cina tinggalkan Buddha, masuk Kristian. Orang India tinggalkan Hindu, masuk Kristian. Makna nak ceritanya, mereka boleh tinggalkan agama asal tu, dimasuk pula Kristian. Kenapa kita tak boleh tarik mereka tinggalkan Hindu Buddha mereka dan masuk ke Islam? Kita Islam kelompok kita je. Tak, sebenarnya ni kita kena bawa ni. Nah, India Muslim, Cina Muslim, kita kena bawa. Tu antara boleh dekat satu usaha lah juga buat masjid 1000 doa tu bercirikan rupa bentuk style orang Cina. Jangan kita marah pula ni apa bentuk Cina ni. Tak, sembahan dalam sembah pada Allah, cuma bentuk bangunan saja untuk tarik hati orang Cina biar gemar pada Islam. Itu salah satu kaedah dakwah tak? Biar kita nak tarik orang kepada Islam. Sebab inilah agama yang sebenar. Ini agama sebenar. Baik. Jadi itu jahil basit, kosong tu. Yang kedua, jahil murakkab. Murakkab ni maksudnya bersusun ataupun bertingkat. Jadi bila gabung jahil murakkab, jahil tu terjemah tadi bahasa Melayu apa? Bodoh. Murakkab bersusun atau bertingkat-tingkat. Jadi maknanya bodoh bertingkat-tingkat. Ni. Bodoh. Tingkat-tingkat bodohnya. Atau istilah kita sebut bodoh sombong. Dalam bodoh sombong tak tu. Contoh macam mana jahil murakkab? Ulama buat contoh macam orang Yahudi dan orang Kristian. Kita ambil contoh Kristian lah. Orang Kristian kata Tuhan tu Jesus. Kita kata Tuhan bukan Jesus. Jesus tu, Nabi Isa tu Nabi, dia bukan Tuhan. Dia pun makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan yang sebenar Allah. Tak, dia berkerah juga kata Jesus Tuhan. Inilah namanya jahil murakkab. Jahil murakkab ni benda salah, kita tolong tegur benda betul. Dia nak menangkan yang salah juga. Istilah kita orang Melayu sebut menegakkan benang yang basah. Macam tu. Kan? Dia kata ini pinggan. Bukan pinggan, ni cawan. Dah, pinggan. Bukan pinggan, ni cawan. Bertekak kita. Dah, ni pinggan ke? Dah, okey, aku tunjuk bukti. Kita pun panggil 10 orang. Nak 10 orang, 10 kata ni cawan. Dah, aku tak kira, ni pinggan kak ni. Tu namanya jahil murakkab dalam bodoh sombong. Tak payah cakap banyak. Ambil cawan ni hempuk atas kepala dia. Nak pinggan juga. Kata cawan. Tu jenis jahil murakkab nama dia. Macam Yahudi dengan Kristian lah. Kita kata Tuhan tu Allah. Sebab mereka tiga agama ni, Islam, Yahudi dan Kristian, asalnya datang daripada yang sama. Mana samanya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi dua ni bagi jadi sesat. Betul Allah sebut dalam Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah kita, ayat yang ke-7. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, mula kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat. Apa jalan orang berikan nikmat? Nikmat Islam kita ni.
Ghairil maghdub, bukan. Ghair tu maknanya bukan. Ghairil maghdub, bukan jalan yang maghdub. Maghdub ni maknanya asal kata ghadaba, ghadbun. Ghadbun maknanya marah, murka. Jalan orang yang dimurkai Allah. Siapa yang Allah murka? Orang Yahudi. Kitab tafsir sebut. Ulama-ulama tafsir kata makna maghdub tu orang Yahudi. Orang Yahudi Allah marah pada mereka. Murka. Sebab apa Allah marah? Sebab mereka mementingkan dunia, tidak mementingkan akhirat. Sebab tu kalau kita tengok macam-macam teknologi yang ada di keliling kita, kebanyakannya ciptaan orang Yahudi. Telefon bimbit kita orang Yahudi banyak. Sebab orang Yahudi dia dunia dia pulun. Kerja dakwah dia tak buat. Mana ada orang Yahudi sebarkan agama Yahudi dia? Tak ada. Dia kelompok dia je duduk dalam Israel tu. Tu je Yahudi, Jews dia tu. Tapi dia tak bawa keluar. Sebab tu kita pergi negara mana-mana pun jarang jumpa orang Yahudi. Sebab dia tak menyebarkan agama dia. Dia tak buat kerja akhirat, dia cuma buat kerja dunia. Sebab tu Allah murka pada mereka. Wadil maghdub bi alaihim waladdallin. Dallun maknanya sesat. Yang kedua pula, orang yang sesat. Kita tak nak masuk juga golongan sesat. Siapa sesat? Orang Nasrani, Kristian. Orang Kristian, Allah katakan mereka ni golongan sesat. Apa makna sesat? Makna sesat ni salah jalan. Patut jalan straight, dia pergi kona. Itu sesat. Bila kona, sampai tak kat tempat dia nak pergi. Tujuan tadi, awal tadi, naik ke feri, orang tanya nak pergi mana? Masjid Seribu Selawat. Orang pun tunjuk masuk belah kiri ni, dia pergi belah kanan. Dia sampai tak Masjid Seribu Selawat? Dia sampai Masjid Seribu Selawat. Dia pergi ke mana tak tahu, Teluk Nipah ke mana tak tahu. Sebab tak ikut jalan yang sepatutnya. Tu panggil sesat. Mana orang Nasrani lah, orang Kristian, dia buat kerja akhirat tapi tinggalkan pula kerja dunia. Itu orang Kristian. Lepas tu tengok orang Kristian, dia pulun dalam bab akhirat. Sampai dia punya padri ni macam tu imam lah. Tak nak kahwin. Tolak dunia, pulun sangat akhirat, konon-konon akhirat sangat, sampai tak nak beristeri, tak nak kahwin. Kita tok imam nak cari lagi. Tapi kan tok imam ni lah, marah bini dia. Ada pula tak nak ni dunia kata. Dia terlampau pulun Kristian. Tapi memang dia berpulun, dia hantar mubalik. Tuan-tuan pergilah mana negara pun mesti ada Kristian kat situ. Betul tak? Pergilah mana negara pun. Sebab dia sungguh-sungguh pulun buat akhirat, tapi dunia dia tinggal. Yang ni pun Allah tak suka. Yang Allah reda, dunia pun ada, akhirat pun ada. Dunia kita tak tolak, akhirat kita tak tinggal. Jaga tu. Maksudnya dunia kita pergilah cari kerja, cari rezeki di ke laut. Tapi akhirat pun tak tinggal. Time semayang kan? Time mengaji pergi ngaji. Siang sibuk dah dengan kerja, malam bahagian pula bahagian akhirat. Siang sibuk bahagian dunia, malam bahagian akhirat. Malam datang kuliah, solat jemaah. Jadilah kan? Sebab tu kata dalam hadis, ciri-ciri tanda seseorang tu bakal menjadi orang munafik, dia mula meninggalkan solat jemaah isyak dan subuh. Tu. Sebab apa? Sebab dua ni yang susah nak jaga. Kan? Sebab solat isyak dah hujung. Kadang-kadang kan biasa kita lepas sembahyang maghrib, kalau sembahyang di masjid tak apa, kita duduk sekejap sambil dengar kuliah, lagi masuk isyak. Kalau sembahyang di rumah mula dah lipat-lipat zadah, tak pergi azan isyak. Isyak panjang lagi, lagi pun boleh lambat tak sembahyang. Subuh pun macam tu lah. Kadang terlepas sembahyang subuh. Tu bahaya. Kalau ada dah kita susah nak istiqamah isyak dan subuh, jaga-jaga. Takut-takut ciri-ciri kemunafikan dah mula hinggap pada diri kita. Jaga. Itu namanya jahil murakkab. Jadi nak ceritanya apa? 2, 3, 4 dan 5, yakni zon, syak, waham, jahil dua-dua tadi, tak kira lah.
jahil basit ke, jahil murakkab ke, semua itu kullu finnar, semuanya dalam neraka belaka, semuanya kafir. Hanya satu saja yang tidak kafir, yang diterima Allah keyakinan dan kepercayaan dia, iaitu jazam semata-mata. Hanya jazam saja yang diterima Allah. Maksudnya 100% dia punya iman, ini je yang Allah terima. Lain daripada ni, maknanya kalau kita ni ada sedikit aja tak percaya dengan agama ni, kafir, lalatu juga. Walaupun takdir dia mati, orang mandikan, orang kafankan, orang semayangkan, siap ke bumi dekat perkuburan orang Islam, itu zahir saja. Hakikat dalam kubur Allah lebih tahu. Allah terima tak terima iman dia. Lepas tu terus terang saya cakap, di tanah perkuburan Islam belum tentu semuanya Allah terima iman, belum tentu. Dan juga di tanah perkuburan orang kafir pun belum tentu semua tu kafir. Boleh jadi ada orang yang dah beriman pada Allah, tapi mereka merahsiakan keimanan dia kerana ada yang takut diugut, bunuh dan sebagainya. Ada. Ada kawan-kawan kita India, dia masuk Islam tapi dia rahsiakan. Sebab kalau dia tahu, bapak dia marah apa semua. Ada seorang sahabat, dia sekarang dah jadi ustaz lah, dan alhamdulillah keluarga dia pun dah boleh terima. Tapi awal-awal dulu dia cakap, kalau sebut Islam je, bapak dia nak lempang dia. Kalau dia bela janggut panjang sikit, bapak dia genggam janggut ni, suruh potong. Punya benci masa tu. Tapi akhirnya alhamdulillah dia pun dah masuk Islam, dia pun dah berjaya tarik keluarga dia kepada Islam. Tapi nak ceritanya macam tu. Jadi tak semua, ada juga yang dia merahsiakan diri. Jadi kita jangan overconfident. Jangan overconfident kita ni confirm mati Islam. Takut mati tak diterima Islam itu. Allah tu kita takut. Sebab tu kita kena belajar apa perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Macam mana yang dikatakan sah beriman atau tak sah beriman tu. Baik. Jadi yang pertama jazam. Dan yang kedua iaitu muafakat bagi yang sebenarnya. Artinya bagi diri pekerjaan yang ia iktikad akan dia. Maksud yang kedua ni pula, jadi mana al-mutabiqul lil haq, maksudnya muafakat dengan sebenarnya apa yang dia pegang tadi, apa yang dia percaya tadi, apa yang dia yakin tu mesti betul. Kalau yakin saja tapi tak betul, tak sah juga. Macam orang Yahudi, orang Kristian, yakin punya yakin. Kita kata tak, dia kata tak, betul. Tapi apa dia yakin tu tak betul. Dia yakin sangat Tuhan tu Jesus. Jesus kan Tuhan. Walaupun keyakinan kuat tapi tak betul, tak sah Islam. Yakin ayah pin dia kata Tuhan. Dia yakin betul dah. Kemudian apa yang dia yakin tu mesti betul. Siapa yang dia yakin tu? Allah. Baru betul. Itu syarat kedua, hakikat makrifah. Syarat ketiga yang terakhir, kemudian kita habis kuliah kita. Sabar saat. Yang ketiga, lagi daripada dalil. Yang ketiga, kita kena boleh tahu tentang dalil. Dalil ni maksudnya bukti. Dalil ada dua. Satu dalil akli, satu dalil nakli. Nakli nun qaf lam ya. Nakli itu maknanya cedok nakal, yang diambil daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Itu dalil nakli. Tak apalah, mungkin kita lemah dalil nakli sebab ayat Quran hadis Nabi ni ustaz-ustaz ke ulama ke hafal, kita nak hafal pun payah juga. Kalau tak boleh dalil nakli, sekurang-kurang kita kena tahu dalil akli. Akli ni ain qaf lam ya, akal. Akli, dalil akal. Hujah akal tu ada. Contoh, saya bagi satu contoh. Mana hang tahu Tuhan tu ada? Orang tanya kita, mana hang tahu Allah tu ada? Hang yakin sangat Allah ada? Tunjuklah kalau ada, pergi tunjuk. Mana? Contoh kan, wakil-wakil setiap agama berhimpun di Pulau Pangkor. Wakil agama Yahudi ada, wakil agama Kristian ada, wakil Hindu ada, wakil Buddha ada, semua ada. Sampai kat wakil Islam, tak tahu siapa nak pergi, undi kita jemaah Masjid Seribu Salawat ni. Undi-undi, cabut-cabut undi, kita kena. Kita jadi wakil umat Islam pergi ke perjumpaan wakil-wakil agama. Tiba-tiba semua wakil-wakil agama tadi dia tunjuk Tuhan dia. Ini Tuhan kami, dia tunjuk.
yang huruf uncit tu. Dia pun tunjuk, ini Tuhan kami banyak tangan. Dia pun tunjuk, ini salib, ini Tuhan kami. Sampai kat kita Islam dia tanya, you punya Tuhan mana? Macam mana kita nak jawab? Kalau kita tak boleh jawab, itu tanda nanti dalam kubur malaikat tanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita tak boleh jawab. Sebab kita pun tak ada keyakinan bila bertembung soalan macam tu. Tapi bila kita mengaji, kita faham, kita boleh jawab, insya-Allah. Itulah dalil akli tadi tu saya cakap. Contohnya, mana hang tahu Tuhan ni ada? Tuhan ni ada, tandanya hang ada. Sebab macam mana hang boleh ada? Macam mana bumi boleh ada? Macam mana alam boleh ada? Kalau tak ada siapa yang menciptanya? Mesti ada yang menciptanya. Kan? Kita pergi kat luar, nampak ada motor. Takkan motor je ada, mesti ada tukang yang bawa motor. Walau kita tak nampak orang dia lagi. Lepas tu kita tengok, makcik ada orang lagi tak? Kita pun tengok, tu ada motor, ada lagi kot seorang kat dalam. Kita cakap itu, walaupun orang tu kita tak nampak, tapi kita nampak kesan dia, iaitu motor tadi. Ada contoh agak macam apa? Nanti jalan-jalan, ada dua orang ni, seorang nama Abu, seorang nama Ali. Jalan dua orang ni, nampak ada tai unta. Tai unta, kata Abu. Kan? Abu pun kata kalau ada tai unta, mesti ada ponggong unta. Kalau ada ponggong unta, mesti ada unta. Nah, Ali kata dah, tai tu ada sendiri. Boleh terima dengan akal tak? Tak boleh terima. Mana boleh tai ada sendiri? Kalau ada tai, mesti ada ponggongnya. Kalau ada ponggong, mesti ada badannya, ada binatang. Mana boleh tai tiba-tiba ada, unta tak ada? Tak kata Ali dah, memang tai saja ada, unta tak ada. Abu pun ambil tai unta, tepek atas muka Ali. Nak sangat. Nak, mana boleh? Bila ada makhluk, mesti ada khaliq. Makhluk makna apa? Makna makhluk yang dicipta. Bila yang dicipta tu ada, mesti ada pencipta. Pencipta itulah bernama Allah. Walaupun kita tak pernah tengok Allah tu. Ada. Tak semesti dihukum tak ada kalau tak pernah tengok. Ada. Macam roh. Yakin tak dalam badan kita ada roh? Yakinlah. Sebab bila orang mati, roh dia pergi. Sebab tu jasad tak bergerak. Jadi jasad kita boleh bergerak kerana roh. Tapi nampak tak roh? Jangan kira tak nampak je tak percaya. Macam tu tak percayalah roh. Ada. Jadi tak boleh. Jadi kita kena faham. Jadi lebih kurang macam itulah saya nak fahamkan maksud. Itulah dalil akli. Dalil kita fikir secara akal kita. Yang waras ni kita fikir kita jadi yakin dengan Allah Ta'ala. Jadi bila ada ketiga-tiga ni, jazam, mutabiqul haq dengan dalil, baru orang ni dikira orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Dia jazam, yakin pada Allah ni tak bergoncang dah. Kemudian apa yang dia yakin tu Allah yang betul. Bukan macam Kristian dia nak pakai nama Allah dalam Bible. Sebab tu kita tak benarkan. Kalau sebab tu kita tak boleh hanya kenal Allah dari segi nama sahaja. Sebab orang boleh mengguna nama tu. Jadi kita kena kenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Baru kita kenal Allah tu dengan sebenar-benar kenal. Jadi barulah mutabiqul haq. Barulah apa yang kita yakin itu benar. Kemudian yang ketiga, dalil. Tanda kuat keyakinan kita, kita boleh buktikan dia walaupun cuma dengan dalil akal saja pun sudah memadai. Kita yakin kepada Allah. Barulah orang ini hakikat makrifah, orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Masuk dalam kubang-kubur, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia orang yang layak dan boleh jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau ni tak lepas, tak boleh jawab Allahu Rabbi. Dia tak boleh jawab. Kalau soalan pertama sudah gagal, jangan harap boleh jawab soalan kedua. Sebab soalan makin banyak, makin susah. Jadi kalau soalan pertama pun tak boleh jawab, soalan seterusnya lagi susah, lagi tak boleh jawab. Tu yang ni yang amat mustahak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mati itu pasti. Berapa ramai dah kawan-kawan kita meninggalkan kita, seorang-seorang.
Kan? Kadang-kadang kita ada grup masjid ke grup kampung ke kan, keluar gambar. Oh meninggal dah seorang ni. Nak dekat hospital dekat ni. Oh ni kawan aku dulu ni lama ni. Seorang. Kan? Tak lama lagi bukan gambar orang lain, gambar kita naik. Naik. Nah, Muhammad Syakir bin Nasrah. Gambar aku. Mati lah. Nah, mati. Dah mati boleh nak balik ke dunia ni. Nak mengaji lah pun tak ada dah. Habis. Harum lah apa berjadi dalam tu. Jadi selagi kita masih boleh bernafas ni, boleh menyawa ni, kita buatlah sehabis baik yang kita mampu. Jangan sampai tinggal dunia, kerja gak, pergi ke laut ambil ikan apa semua buat juga, tapi bahagian akhirat pun jangan kita tinggal. Kita cuba juga usaha belajar dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga mati kita dalam mati yang baik, husnul khatimah. Jadi cukuplah sekadar tu. Kalau nak lebih faham lagi, kalau nampak macam tak berapa nak faham, kalau nak lebih faham lagi, kena beli barang kat luar tu. Dia ada keberkatan sikit. InsyaAllah. Ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Tuan-tuan, bertuah tuan-tuan untuk Guru Siddiq Noh buka pondok sini pula. Cuma belum operasi lagi lah. InsyaAllah cadang-cadangnya tahun depan. Cadang-cadangnya tahun depan kita akan beroperasi penuh dalam ni. Jadi kita akan buat pengajian kuliah, daurah kitab. Anak-anak pangkuk yang nak ngaji hafal Quran ke, boleh juga ngaji tahfiz. Kita buka juga kelas Al-Quran untuk orang dewasa nak belajar baca Quran. Tak apa, jangan malu. Patut kita lebih malu kalau kita tak boleh baca surah-surah yang Allah utus untuk kita. Tak apa, belajar, merangkak-rangkak pun tak apa. Ini kita buat untuk menaikkan agama Islam kita di dalam bumi negeri tempat kita ni, pangkul kita ni. Sebab banyak orang buat benda-benda maksiat dah. Orang buat ni kalau tayang cuti mak salih bersidai badan. Macam-macam lah benda maksiat. Cara kita nak lawan maksiat ni, kita angkat pula barang-barang agama, benda-benda agama, majlis-majlis ilmu. Moga-moga kalau tak boleh lawan pun paling tidak setara, paling tidak dia balance. Tapi kalau benda maksiat lebih tinggi daripada benda taat, maka tunggulah azab Allah akan turun bertubi-tubi. Jadi kita tak nak azab Allah turun di tempat kita usahakan benda-benda macam ni, benda-benda kebaikan. Moga-moga azab itu tertangguh, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini untuk memberi kefahaman agama buat kita semua, insya-Allah. Moga-moga kalau tak dapat banyak pun sikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ya rabbirham abdan nadak, ya Tuhan kami kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu. Wa laisa lahu siwak, hamba-Mu tidak punya apa-apa ya Allah yang boleh diharapkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma kshifil ghummata anil ummah, ya Allah usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Allahumma srif annal waba wal bala, ya Allah usirlah wabak dan bencana dari kami. Ishfina shifaan tamman, berilah kami kesembuhan yang sempurna. Wa afina fi abdanina, sihatkan
kemuliakanlah tubuh badan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Esok insya-Allah kuliah subuh di surau Kampung Teluk Kecil, ya. Wallahu a'lam. Takbir.